Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang saya berada di sebelah Jambatan Sultan Yahya Petra di Kota Baru, Kelantan. Nama saya Muhammad Afifi bin Muhammad Tajuddin. Nombor metrik di 2018-208-6237. Hari ini saya akan merungkai berbagai isu di kalangan masyarakat kita, khususnya di Kelantan, Kota Baru ini. Jadi saya akan mengupas dalam subjek pengantar syariah, iaitu dalam tajuk keliru makna Al-Quran dalam masyarakat kita. Memasukkan ayat Al-Quran dalam perbualan seharian adalah sesuatu yang baik. Perbuatan ini menunjukkan kita ingin menghidupkan kalam-kalam Tuhan dalam perbualan kita. Namun, menggunakan ayat Al-Quran bukan pada tempatnya akan menyebabkan salah tafsir dalam memahami ayat-ayat Quran. Jadi, hari ini kami bawakan 3 ayat Quran yang sering digunakan dalam masyarakat yang agak terkeliru maknanya. Ayat yang pertama yang sering disalah erti dalam kalangan masyarakat kita ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Ataupun dalam surah Al-Baqarah juga ayat 217. Fitnah yang seringkali difahami dalam ayat ini ialah menuduh seseorang dengan suatu yang tidak benar. Sedangkan fitnah dalam ayat tersebut membawa maksud syirik kepada Allah. Perkara ini dapat difahami jika dilihat keseluruhan ayat ini. Ayat ini membicarakan tentang peperangan di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin memaksa kaum muslimin untuk kembali kepada kekufuran. Kekufuran yang diertikan dalam ayat ini ialah fitnah. Maka memilih untuk berperang dengan mereka adalah terlebih baik daripada fitnah kekufuran. Kita tidak boleh memahami kalimah fitnah dalam Al-Quran dengan membawa maksud tuduhan, kerana banyak Al-Quran yang lain menggunakan kalimah fitnah tetapi bukan membawa maksud sebagai tuduhan. Sebagai contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya bahawasanya anak-anak kamu, harta kamu adalah fitnah. Adakah fitnah di sini membawa maksud tuduhan? Tidak sama sesekali. Fitnah di sini membawa maksud ialah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini lebih parah apabila kita mencadangkan kepada si pemfitnah untuk membunuh orang, kerana membunuh orang itu lebih baik daripada kaum memfitnah orang. Jangan sesekali. Ayat kedua terdapat dalam surah Al-Imran ayat 54. Ramai memahami ayat ini dengan maksud kita merancang, Allah juga merancang. Maka Allah lah sebaik-baik perancang. Mereka menggunakan ayat ini apabila mereka gagal melaksanakan apa yang dirancang. Sebagai contoh, apabila kita ingin melakukan program dan program itu berlainan dengan apa yang dirancang dalam master plan, maka apabila sampai kepada sesi postmortem, maka terdapat suara-suara di sana mengatakan kita sudah pun merancang
Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah itu lebih baik. Walhal, makruh yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah tipu daya atau muslihat, bukannya merancang. Ayat ini menyatakan tipu daya golongan kafir untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka dengan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-11. Ramai yang memahami ayat ini dengan mengatakan kita manusia kena berubah kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib kita, tetapi kita yang mengubah nasib kita sendiri. Sedangkan konteks sebenar ayat ini menyuruh kita jangan berubah. Lain bukan dengan penaksiran pertama, kita sekarang berada di dalam tauhid yang sebenar. Kita mengikut Nabi yang sebenar. Jadi kita jangan berubah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala kepada kita. Hal ini jelas apabila kita melihat kaum-kaum yang terdahulu, apabila mereka berubah kepada kekufuran, tidak lagi mengikut Nabi mereka, tidak lagi mengikut nasihat Nabi mereka, maka mereka diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga amatlah jelas apabila kita melihat sambungan ayat ini. Apabila Allah menghendaki menurunkan bala kepada mereka, maka tidak ada yang mampu menolak bala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah menyatakan tafsiran yang sering digunakan adalah salah sepenuhnya, tetapi tafsiran yang sebenar mengikut konteks yang sebenar haruslah didahulukan hendaknya. Biar faham, jangan keliru. Hari ini saya berkesempatan untuk berjumpa dan menemu ramah Imam Masjid Ketereh, iaitu Masjid Umar Abdul Aziz. Okey, Imam, sihat hari ini? Okey. Hari ini saya ingin berbual dengan Imam dan kita nak mengambil pendapat disebabkan kekeliruan makna ayat Al-Quran, salah faham dalam masyarakat. Apa pendapat Imam tentang ayat-ayat Al-Quran banyak salah faham dalam masyarakat? Dia mudah sebenarnya. Banyak orang dia tak rujuk Al-Quran ni. Dia tak rujuk Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau dia rujuk Al-Quran tu tanda panduan hidup dia, insya-Allah. Walaupun banyak yang sekarang ni kan, dalam Al-Quran ada tafsir dia ni kan. Kita boleh nilai, boleh teliti ni. Kita boleh hidup dengan suasana Al-Quran ni. Kita tidak jumpa lah. Jumpa apa yang kita nak. Ya, Imam kata kita mestilah berpandukan kepada Al-Quran. Yakni Al-Quran lah penjaga dan penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lagi pun di masjid ni, bila kita mari masjid kan, masjid ni dia setiap malam ada mengajar ilmu kita akan dapat. Jadi kita boleh buat panduan. Kita boleh nilai apa. Nilai boleh segi banyak sudut lah. Okey, yang kedua, Imam menyatakan bahawa di masjid lah tempat kita bermusyawarah dengan ilmu-ilmu yang ada, seperti ada kuliah malam, kuliah maghrib dan kuliah subuh dan sebagainya. Lagi Imam, ada lagi? Itu saja. Okey, terima kasih kepada Imam Masjid Ketereh Umar Abdul Aziz di atas temu ramah. Sadaqallahul azim. Akhir kata, janganlah kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan sewenang-wenangnya, tetapi melihat kepada keseluruhan dan konteks yang sebenar. Bacalah Al-Quran seperti mana yang diturunkan, lafaznya dan maknanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.